Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil فلن تجد له وليا مرشدا والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والانتفاع والنفع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته. أما بعد, Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Masih lagi Allah Ta'ala kurniakan kepada kita kesihatan yang baik dan juga masa yang dapat kita gunakan dengan sebaik mungkin untuk kita menambah ketaatan kita kepada Allah dan untuk kita memperbaiki kelemahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan saudara, apa jua yang kita telah laksanakan pada hari ini, setakat masa ini, moga-moga Allah Ta'ala terimalah hendaknya sebagai amal salih kita di sisinya, insya-Allah. Pada malam ini, mari sama-sama kita merenung ayat-ayat Al-Quran yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana kesan apabila kita ini mengikut kepimpinan ataupun pemimpin yang kita pilih, yang mana akhirnya menyebabkan tidak membawa kita, tidak memimpin kita kepada Allah Subhanahu wa taala rupa-rupanya. Oleh kerana kita ini sudah pun menghampiri kepada hari ataupun masa-masa terakhir kita nak membuang undi pada esok hari, tuan-tuan. Jadi saya rasa sangat munasabah untuk kita mentadabbur ayat-ayat Al-Quran yang mana memberi ingatan kepada kita, memberi panduan kepada kita untuk kita melalui hari yang kita akan lalui esok. Esok hari penting, tuan-tuan, bukan hari main-main. Nama je raya, tapi dia bukan raya saja, pilihan raya. Esok tu bukan raya macam raya Korban, Raya Fitrah, boleh suka ria, bukan begitu. Tetapi dia merupakan hari pilihan raya. Jangan tinggal hak depan tu. Pilihan raya maksudnya kita sedang ditanggungjawabkan untuk memilih siapakah pemimpin kita. Maka tuan-tuan sekalian, selaku kita orang Islam dan kita ini orang beriman, maka sepatutnya lah kita ambil panduan daripada ayat-ayat Al-Quran. Mudah-mudahan memberi ingatan kepada kita, memberi bekal kepada kita untuk kita berjalan, melangkah ke pusat pengundian pada esok hari. Tuan-tuan sekalian, Allah Subhanahu wa taala ada menyatakan dalam suratul Baqarah ayat 166. Ayat 166. Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Izdabarra'a allazina tubi'u minal ladzina ittaba'u wa ra'awul 'adzaba wa taqatta'at bihimul asbab. Wa qala allazina ittaba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum kama tabarra'u minna. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. صدق الله العظيم. Surah Al-Baqarah ayat 166.
66 hingga 167. Apa kata Allah dalam ayat ini? Iaitulah ingatlah ketika mana ketua-ketua yang menjadi ikutan. Ketika mana pemimpin-pemimpin yang menjadi ikutan itu berlepas diri daripada orang-orang yang mengikutnya. Tuan-tuan, esok kita pilih pemimpin. Rupa-rupanya pemimpin ni esok-esok berlepas diri daripada kita. Pemimpin hak macam mana tu? Tengok sini. Ingatlah ketika mana ketua-ketua, pemimpin-pemimpin, orang-orang yang ada kuasa, yang mana dia ada pengikut, ada follower dia, yang menjadi ikutan di atas dunia hari itu, ketika mana apa tu? Mereka berlepas diri. Istabarra allazina tubi'u. Dia berlepas diri daripada siapa? Minal ladzina taba'u. Dia berlepas diri daripada orang-orang yang mengikut dia. Kalau esok kita duduk pakoh dia, rupa-rupanya esok ada sebahagian daripada mereka hak kita pakoh esok, kalau tak kena caranya lah, dia akan melepas diri daripada kita hak pakoh dia. Begitulah lebih kurang kalau nak tafsir ikut hak semasanya. Maka kenapa dia berlepas diri? Itu persoalan kita tak? Kenapa dia berlepas diri? Dah kita pilih dia dah kan jadi pemimpin kita. Kita undi dia dah kan. Kita pakoh dah. Dia boleh jawatan dah. Sebab apa? Sampai di hari kiamat dia berlepas diri. Ini cerita hari kiamat, bukan cerita atas dunia. Ini cerita bila dah mati semua, dibangkit semula di hari mahsyar. Situlah hari kiamat, hari akhirat. Maka masa itulah pemimpin yang kita pangkah sebahagian, bukan semua. Maka ada mereka ni, di kalangan mereka ni berlepas diri daripada orang hak pakoh dia, hak ikut dia, hak duduk taksub kepada dia. Dia berlepas diri. Yang hamba tak kenal dia mah, minta maaf. Begitulah soalannya. Berlepas diri ni. Yang hamba tak kenal dia mah. Hamba tak tahu awak siapa dia. Soalannya begitu tuan-tuan. Sebab apa tu? Dia berlepas diri. Wara'ul azaba. Kerana dua-dua pihak melihat betapa ngerinya azab siksaan Allah Ta'ala yang Allah telah sediakan di hari akhirat. Sebab dia nampak dengan mata sendiri masing-masing. Masing-masing orang yang memimpin, orang yang dipimpin, pengikut ketua, pemimpin, atau orang yang dipangkah, orang yang memangkah, nampak belaka esok. Nampak apa dia? Nampak azab Allah. Masa tu hari ni kita bercakap azab ni, terkabur azab api neraka begini. Tapi tak ada, setengah-setengah orang saja yang merasai kedahsyatan, kengerian, debar perut ke kenali. Setengah-setengah orang saja. Sebab apa? Sebab mereka tak nampak di mata. Apa saja yang kita tak nampak tuan-tuan, kita tak kenal. Bila tak kenal, rasa tu kurang. Rasa tu kurang. Okey. Orang duk khabar penjara di Sungai Buloh ke, penjara Kajang ke, penjara-penjara besar ni, penjara tu jangan main tu. Begitu begini orang cerita. Tapi kita tak rasa apa pun. Sebab kita tak masuk dalam lagi. Cuba kita masuk dalam sekali, baru kita nampak betapa betul sungguh hak orang duk kata-kata. Begitulah tuan-tuan. Gamaknya apa yang berlaku bila mana di hari akhirat sampai pemimpin ini berlepas diri daripada pengikut dia, daripada pengundi-pengundi dia. Saya terjemah ikut semasa lah. Sebab kita esok mengundi ni. Kita belaka ni, pengundi ni. Rupa-rupanya ada orang yang kita undi esok ni, dia berlepas diri daripada kita sebab masing-masing nampak azab Allah Ta'ala yang sangat dahsyat. Wa taqatta'at bihimul asbab. Dan ketika itu terputuslah segala hubungan di antara mereka. Terputus. Tak ada dah. Media sosial tak ada dah. TikTok tak ada dah. Apa sajalah benda-benda yang buat ngepeng hari ni. Sepanjang-panjang berbelah-belah hari ni orang duk kepeng pilihan raya guna macam-macam medium. Esok tak ada apa. Wa taqatta'at bihimul asbab. Putus belaka dah. Tak ada. Pada ketika itu. Kemudian kata Allah pada ayat seterusnya, ayat 167 surah Al-Baqarah, wa qala allazina taba'u. Dan pada masa itu, pada masa yang mengecewakan itu, ulama tafsir menterjemahkan, dan pada masa yang mengecewakan itu, sebab masa itu
Dia nampak azab masing-masing, semua pakak kecewa dah. Kecewa alik pemimpin, kecewa balik orang yang dipimpin. Maka berkatalah orang-orang yang menjadi pengikut. Siapa tu? Kita-kita lah tuan-tuan. Tak ada orang lain dah. Ayat ni memang diturunkan kepada orang lain sebenarnya. Kepada orang kafir Mekah. Sebab Al-Quran, kita kena ingat bila apa saja dicerita dalam Quran ni, sebenarnya Allah suruh Nabi kita baca kepada orang kampung dia sendiri, iaitu orang kafir Mekah. Kerana orang kafir Mekah lah mad'u Nabi masa tu, orang yang didakwah oleh Nabi pada masa itu. Akan tetapi tuan-tuan, bila kita pula baca Quran pada hari ini, para ulama tafsir meletakkan satu kaedah dalam kita nak berinteraksi dengan Quran ni, supaya Al-Quran tu berasa bila kita baca, berasa. Tidak kita baca kok tak ada kena-ngena ngambul, tak ada kena ni orang kafir Mekah lah ke ni, tak ada. Supaya ada kaitan, ada kena-ngena, maka ulama kata begini kaedahnya bila kita baca Quran, apa saja yang dalam Quran disebutkan tadi, rupa-rupanya al-ibratu bi'umumil lafzi la bi khususis sabab. Ibrah ataupun apa jua peringatan, apa jua kisah-kisah yang disebut dalam Al-Quran ini, kita kena ambil dia atas umumnya lafaz. La bi khususis sabab, bukanlah dengan khususnya sebab. Sebab turun ni khusus kepada orang kafir Mekah. Tapi bila kita baca Quran hari ini, kata ulama tafsir, tak boleh guna kaedah untuk khusus sebab gitu. Kita kena ambil kaedah umum lafaz. Bila kata umum lafaz, semua orang kena. Semua orang kena. Kalau dia ada spesing-spesing macam orang kafir Mekah, kena juga. Begitu. Jadi orang kafir Mekah ni dia ada masalah rupanya. Masalah mereka dalam nak memilih pemimpin, nak berpimpin, nak berkepimpinan Nabi Muhammad SAW ke, ataupun nak terus dipimpin oleh orang kafir Mekah ataupun berhala-berhala yang mereka sembah. Maka mereka ni itu isu dia. Sebab itu Allah Ta'ala suruh Nabi kita baca ayat ni. Kalau kamu, wahai orang kafir Mekah, orang Mekah sekalian, kalau kamu nak kekal dengan dipimpin oleh ketua-ketua kamu yang kafir ni, Abu Jahal ke, siapa ke, berhala-berhala ke, kamu nak bergantung, nak dipimpin oleh mereka, maka beginilah ceritanya pada hari akhirat. Esok-esok pemimpin hak kamu angkat tadi, sama ada dia tu Abu Jahal ke, sama ada dia tu berhala ke, dia akan berlepas diri daripada kamu di hari akhirat. Itu cerita kepada kaum penduduk Mekah. Tapi bila kita baca pada hari ini, kita kena letak atas situasi kita lah. Itu maksud ulama tafsir. Kita kena letak atas situasi kita. Macam mana kita nak angkat siapa pun jadi pemimpin hari ini, tak ada masalah. Lihatlah pada ciri-ciri yang ulama telah gariskan. Hak tu saya tak mustalah sebab semua orang bahas dah. Semalam baru lagi kita bahas dengan mantan Mufti Terengganu kita, Datuk Dr. Zulkifli Muda Sining. Macam mana cara nak pilih pemimpin, nak mengundi macam. Itu dah jelas tuan-tuan. Cuma bahagian saya pada malam ni kita nak cover kesan kalau kita salah pilih pemimpin. Maka bila kita hari ni nak pilih pemimpin, salah kita pilih rupanya salah. Kalau kita pakai salah. Tak betul rupanya. Takdirnya begitu tuan-tuan. Maka inilah ceritanya. Ini cerita dia. Orang yang kita pilih tadi jadi pemimpin, esok-esok dia akan berlepas diri daripada kita. Lalu apa kata kita selaku pengundi dia hari ini? Yang jadi salah kita undi dia tu, maka esok selepas pada kita tengok dia berlepas diri, kita akan kata ke dia. Ayat 167 sebut wa qala allazina taba'u, maka berkatalah pada masa itu orang-orang yang menjadi pengikut, orang yang jadi pengundi, orang yang jadi follower, pentaksub, boleh letak belakalah. Apa dia kata? Lau anna lana karratan, alangkah eloknya kalau kami dikembalikan semula ke dunia. Fanatabarra'a minhum, maka dengan itu dapatlah kami berlepas diri daripada mereka ini. Siapa dia? Pemimpin-pemimpin ini. Kama tabarra'u minna, sebagaimana mereka telah berlepas diri pada kami pada saat ini. Kita kata begitu pula pada dia. Ya Allah, kalaulah diberi pula kami balik semula ke dunia,
Kami nak mengundi semula dan kami tak pilih dah dia. Gitulah seolahnya terjemah kita. Kalau diberi pilihan pula, diberi peluang pula, kami boleh balik semula ke dunia, ya Allah, kami akan berlepas diri daripada dia ni. Yang dia ni telah berlepas diri dengan kami pada hari ni rupa-rupanya. Kita duduk keping ke dia, duduk undi dia, duduk pakoh ke dia. Rupanya dia berlepas diri. Tak kira siapa-siapa, tuan-tuan. Hari ni banyak pilihan kita ni, banyak ni. Esok ada 4 lah. Ada 4 orang. Ada 4 benda. 4 pilihan. Jadi tak tahu mana-mana tu. Hak betul, hak salah, hak menepati ciri, hak sebetul. Wallahu a'lam. Itu semua atas kebijaksanaan kita dah, tuan-tuan. Atas bijaksana kita pilih macam mana. Tapi begitulah cerita dia. Saya nak kabar malam ni yang Allah Ta'ala telah kabar dalam Quran ni, ayat 166, 167 surah Baqarah. Kalau tak kena gaya, tuan-tuan, pilihan kita tu, kita akan merayu pula dengan Allah untuk dibuat pilihan raya sekali lagi. Soalnya begitulah. Minta, ya Allah, nak buat pilihan raya pula kali lagi. Hak yang keberapa tak tahu dah tu. Pilihan raya dah tu akhir dah tu. Akhir zaman, akhir hayat dunia dah. Rupa-rupanya begitu, tuan-tuan. Mintalah, ya Allah, kami ni balik semula ke dunia, kami nak berlepas diri pula dengan mereka ni sebagaimana mereka berlepas diri daripada kami. Itu ayat orang yang telah membuat pilihan yang salah. Moga-moga kita semua buat pilihan yang betul lah, insya-Allah. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin 'alaihim. Maka kata Allah, demikianlah Allah perlihatkan kepada mereka amal-amal mereka dengan rupa yang mendatangkan penyesalan yang amat sangat kepada mereka. Dan mereka pula tidak akan dapat keluar daripada neraka. Jadi itulah kesudahannya. Allah Ta'ala perlihatkan kepada orang-orang di hari akhirat amal-amal masing-masing dengan rupa yang tertentulah. Amalan kita tu dirupakan. Maka masa itulah penyesalan yang amat sangat akan dirasa oleh orang-orang yang berada di sana. Kita lah semuanya, kalau kita terkena sama. Mudah-mudahan tidak. Dan orang kafir khususnya, mereka tidak akan dapat keluar lagi daripada api neraka Allah, azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Itu, tuan-tuan sekalian, ayat 166 167 daripada surah Al-Baqarah. Maka, tuan-tuan sekalian, nampaklah di situ bahawasanya kesan kita memilih pemimpin yang salah ini rupanya sangat besar. Dan kesan itu boleh jadi kita akan rasa selalu atas dunia. Bila kita latih dia, pilih dia, dia pun berjaya rupanya. Bila dia berjaya, dia mentadbir urusan kita apa semua, ada cacat celanya, cending, tak kena situ, tak kena sini, lambat respon, lambat beri bantuan dan sebagainya kalau kita mohon. Jadi itu semua dia panggil kesusahan atas dunia lah. Hak kita dah rasa. Tapi, tuan-tuan, tak habis itu. Takdirnya, tak dang PRU 5 tahun akan datang, kita mati. Takdirnya. Tak tahu tak mati ni, tak tahu. Kemarin dulu di subuh kita dah baca satu ayat Quran yang terakhir daripada surah Luqman. Kalau jemaah-jemaah subuh, dia dengar. Allah Ta'ala sebut, wa ma tadri maza taksibu ghada. Kita ni tak dapat nak tahu apa yang kita akan berlaku pada esok hari. Kita planning begini, tapi rupanya tak dang nak buat apa semua tu. Sakit ke, kita kena musibah ke, ataupun kita mati. Jadi tak tahu. Jadi bila dah buat pilihan esok, maka rupanya pilihan salah. Saya tak mau khabar pilihan hak betul, nak khabar salah. Supaya nampak beringat masing-masing. Rupanya salah pilihan kita. Maka susah atas dunia satu hal dah. Kalau dia tu memang tak betul cara kerjanya. Lepas tu pula nak tunggu pula, nak tukar tu bila? 5 tahun kan? 5 tahun pula sistem kita begitu. 5 tahun lagi baru PRU pula. Nak tunggu waktu pula. Takdir mati dulu. Bila mati tu kok, kita sudah masuk ke alam akhirat lebih awal daripada orang lain. Tak perlu menanti kepada tiupan sangkakala yang pertama ke, yang kedua tak perlu dah. Sebab kita mati awal. Bila seseorang itu mati saja, maka itulah saat dia telah melangkah ke alam yang lain. Dia panggil alam barzakh ataupun alam akhirat dah. Maka di situlah, tuan-tuan sekalian, takut kita
Susah atas dunia ni rupanya ringan lagi daripada susah di hari akhirat. Kerana susah di hari akhirat itu bukan setakat kita hanya tak dapat bantuan, kita ni putus bekalan, kita tak cukup pitih, tetapi kita kena azab. Azab itulah yang sangat mengerikan. Azab. Jadi mudah-mudahan kita masuk kubur kita, kalau takdirnya mati kita sebelum PRU yang ke-16, mudah-mudahan kita mati itu tenang, relax, nampak suasana yang sedap, mata memandang, begitulah harapannya tuan-tuan begitu. Dengan cara kita telah buat pilihan yang betul pada esok hari. Tuan-tuan sekalian, maka apa yang perlu kita buat hari ini, saya ulang sekali lagi lah apa yang telah disebut oleh mantan mufti kita semalam. Kalau perasan, kalau siapa-siapa ingat lagi, mantan mufti kita semalam dia ada sebut apa benda petikan daripada satu kitab, iaitu kitab apa ni, Al-Madkhal ila Qawaidil Fiqhiyah. Satu kitab yang dikarang oleh Syekh Abdullah Al-Hariri. Dalam kitab itu katanya ada kaedah yang telah diberikan, yang telah digariskan oleh Syekh Al-Hariri ini. Antara itulah kullama adarrul muslimuna wajaba an yunfa. Apa sahaja mudarat yang memberi mudarat kepada orang Islam, khususnya apa sahaja mudarat yang berlaku kepada orang Islam, wajaba an yunfa, maka kita selaku orang Islam juga wajib untuk kita mengambil langkah menepis ataupun mencegahnya, mencegah mudarat itu. Itu satu. Lepas pada itu ad-dararu yudfa' biqadril imkan. Kemudian cara kita nak menegah itu pula, mudarat-mudarat yang memudaratkan orang Islam itu, cara kita nak tegah pula biqadril imkan, hendaklah dicegah dengan semampu yang mungkin, biqadril imkan, dengan semampu yang mungkin. Maka dalam sistem pemerintahan, kepimpinan ini yang nak memimpin urusan kita ni, kita nak boleh semayang bang begini ni tuan-tuan, mesti kena ada suatu keadaan yang menyebabkan kita selesa. Maksudnya keadaan negeri negara kita harmoni lah. Tidak macam ke tempat saudara-saudara kita di lain yang bergolak. Tak usah tengok jauh-jauh, Thailand sendiri pun masih lagi ada kadang-kadang bergolak sepadan Thailand kita ni. Begitu jugalah tempat-tempat saudara kita di Myanmar contohnya, di Palestin sendiri pun masih lagi bergolak sampai kali ni. Menyebabkan apa? Nak buat ibadat tak tenteram, tak tenang. Tidak begitu. Semayang sikit orang mari berdeh, Nak semayang khusyuk tak jadi kita. Duk cara nak lari, kan kena aku kan. Dah khusyuk. Cuba tuan-tuan tengok kita semayang ni di masjid mana-mana, bukan masjid putih saja. Sedap tak? Masjid Ekong, masjid kipah besar, kipah kecil ada belaka. Boleh duduk kat mana-mana kita nak duduk, boleh belaka. Nak duduk sini boleh, sudut tu boleh, nak duduk dalam ke luar boleh belaka. Orang puan nak mari semayang pun lenang molek, tak ada halangan. Tengok. Ini semua hasil daripada apa tuan-tuan? Hasil daripada kestabilan kepimpinan dalam negara, ataupun kita boleh sebut kepimpinan sebab hari ini mana-mana negara pun dia berpaksikan politik, bukan sistem macam gerak dulu. Dulu khilafah Islamiah, zaman-zaman Nabi, zaman sahabat, zaman siapa ke kerajaan Utsmaniyah tu, dia ada sistem khilafah. Hari ini semua dah dipecahkan. Jadi sistem atas sistem politik belaka. Sistem politik, sistem kepartian begitu. Maka kita pun kena kata begitulah. Ana hasil daripada negara kita di Malaysia contohnya, kita ni jadi stabil. Walaupun memanglah kita tahu ada yang tak siku situ sini, tapi masih lagi dalam keadaan yang stabil. Tidak sampai olok-golok, olos napang, tidak sampai gitulah. Maka alhamdulillah kita dapat boleh mari sembahyang jemaah, boleh duduk dalam masjid molek. Jadi ini semua adalah dipanggil hasil kestabilan. Tetapi kalau kita ada dengar umat Islam diancam dengan macam-macam perkara-perkara yang
membimbangkan kita dari sudut ideologi ke, dari sudut hak-hak orang Islam ke, maka kita pada masa itu kena ikut apa yang disarankan oleh ulama tadi, Syekh Abdullah Al-Hariri tadi, yang telah pun disebut oleh mantan mufti kita semalam, iaitu apa saja yang memberi mudarat kepada orang Islam, hendaklah kita ni wajib kita mencegah dia. Apa maksud saya tuan-tuan? Maksudnya esok ni sebagai ingatan sekali lagi buat kali yang mungkin yang terakhir kata apa yang keberapa terakhir, kalaulah di kalangan siapa-siapa yang kita nak pilih itu ada masalah-masalah yang menyebabkan orang Islam terancam, kita wajib kena buat pilihan yang tepat, pilih orang yang tidak mengancamkan kepada orang Islam. Begitu. Supaya kita akan dapat menyelamatkan bukan setakat diri kita, kampung kita, bahkan orang Islam semua sekali. Nabi SAW ada menyatakan dalam hadis yang masyhur, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenar adalah orang Islam yang menyelamatkan orang Islam yang lain daripada khianat lidah dia dan khianat tangan dia. Khianat lidah, khianat tangan. Maka kita hari ini orang Islam kita majoriti di negeri kita ke negara kita, majoriti, kebanyakan. Oleh yang demikian kita kena jaga orang Islam kita ni sama-sama. Menyebabkan apa saja, tuan-tuan kena study lah. Apa saja isu yang menyebabkan orang Islam terancam, kita wajib menjaga supaya Islam tidak terancam, orang Islam tak terancam. Kita semua lah orang Islam. Maka oleh yang demikian, keselamatan, keamanan bukan untuk diri kita seorang rupanya. Kita kena fikir pasal orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik di kalangan kamu adalah orang yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Itu ada setengah riwayat kata begitu. Maka kita kena cubalah pada esok hari buat pilihan yang terbaik, bukan untuk diri kita, bukan untuk kumpulan kita saja, tapi untuk orang Islam semuanya. Untuk orang Islam semuanya. Maka tuan-tuan sekalian, apa yang kita akan tentukan esok semuanya bergantung kepada kita punya pergerakan. Dalam ayat Quran yang lain Allah Ta'ala sebut, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ayat sahur ni sebab ayat dalam surah Yasin. Baca semua belaka. Time ngatik baca Yasin, time apa nama lagi, doa selamat baca Yasin, malam Jumaat baca Yasin. Yasin familiar dalam masyarakat kita. Rupanya ada satu ayat dalam surah Yasin ini Allah Ta'ala sebut berkaitan kesan daripada apa yang dibuat oleh sebahagian anggota tubuh badan kita. Allah Ta'ala kata di hari akhirat nanti, al-yawma, yakni pada hari kiamat, pada hari akhirat. Pada hari akhirat ini, nakhtimu ala afwahihim, kami akan tutup mulut-mulut mereka. Manusia, kita semua mulut tak boleh bercakap dah pada masa itu. Nakhtim, kami tutup. Kami kunci pada hari itu. Bila kata begitu, tak boleh cakap. Tak boleh, nak buka tak boleh mulut masa itu. Lepas tu siapa dia akan bercakap? Wa tukallimuna aydihim. Yang akan bercakap adalah tangan. Tangan-tangan kita akan bercakap. Jadi macam ke ada kaitan tak ayat tu dengan apa yang kita akan buat esok? Sebab esok ni masing-masing pakoh dengan tangan. Ada kaitan. Mana bukan pakoh dengan mulut, tolong pakoh saya. Tu lah tu. Ia bukan dengan mulut. Kita sendiri masing-masing. Hatta hak buta pun tak. Hak buta pun ada orang tukar piping dia. Pocik pakoh dia saya paling lain ni. Pocik pakoh sendiri lah. Sini. Jadi begitu tuan-tuan. Maka rupanya hak kita buat dengan tangan ni, tukallimuna aydihim. Dia akan bercakap esok. Cakaplah dia betul ke salah. Hak dia buat tu dia akan bercakap. Wa tashhadu arjuluhum. Kemudian ada tukang saksi dia. Yang jadi saksi macam kita atas dunia lah. Kita nak khabar ni hak tanah milik saya ni. Dah saksi mana?
Magistrat tanya ataupun jabat tanah tanya, ni saksi, saya bawa saksi dah. Saksi atas dunia penting tak? Kita nak buat apa-apa ada saksi beres lalu. Begitu juga di hari akhirat, Allah Ta'ala dia tahu kita ni apa-apa kita nak buat benda tu biar kemah, maka Allah Ta'ala lebih kemah daripada kita. Dia tutup mulut, sebab mulut ni dia boleh kona, cakap banyak kata. Kalau suka bercakap, cakap dia. Jadi dia tutup mulut. Dah bercakap tangan. Tangan sebab tangan ni banyak buat benda. Sehingga kita nak memangkah pun dengan tangan. Lepas tu yang jadi saksi, arjulihim, kaki. Kaki yang akan jadi saksi. Betul ya Allah, saya ni lah yang membawa dia ke tempat mengundi esok ni. Kaki khabar. Rupa-rupanya kaki tu. Hidup saja. Dia akan jadi saksi esok kepada perbuatan kita. Maka itulah sebenarnya cara kita orang Islam melihat apa yang berlaku dalam hidup kita ni, semuanya berdasarkan apa yang Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran. Maka bila kata begitu tuan-tuan, sangat payahlah kita nak khabar benda yang tak betul pun di depan Allah Subhanahu Ta'ala, kalaulah kita buat benda yang tak betul. Kita buat benda tak betul, tapi bila depan Allah nak khabar benda hak lain pula, tak boleh. Sebab mulut dah dikunci, tangan akan bercakap, kaki akan jadi saksi. Begitu tuan-tuan sekalian. Maka sebagai akhirnya, coba kita tengok pula ayat dalam surah Al-Furqan. Ayat surah Al-Furqan, ayat yang ke-27. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan pada ayat yang 27, 28, 29. Okey? Ada situ. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasuli sabila. Ya waylata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khazula. Kata Allah pada ayat 27 surah Al-Furqan, dan ingatlah ketika mana hari orang-orang zalim menggigit kedua-dua tangannya, dengan erti kata dia marah kepada diri dia sendiri. Orang zalim makan tangan sendiri, bukan satu jari tapi dua belah tangan. Okey. Sambil dia berkata, ya laitani, alangkah baiknya, ittakhaztu ma'ar rasuli sabila, kalaulah aku di dunia dulu mengambil jalan yang benar bersama-sama dengan Rasul. Ya wailata laitani, maka ayat 28 disambung lagi percakapan orang yang telah pun salah tadi. Dia telah buat satu kesalahan. Maka dia kata orang ni lagi, celakanya lah aku ni. Lam attakhiz fulanan khalilah, alangkah baiknya, ya laitani, ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila, alangkah baiknya kalau aku tidak mengambil orang itu jadi sahabat karib aku, jadi orang yang memimpin aku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani, sesungguhnya dia telah menyesatkan aku daripada jalan peringatan Al-Quran setelah ia disampaikan kepadaku. Wa kana asy-syaitanu lil insani khazula, dan adalah syaitan itu sentiasa mengecewakan manusia yang menjadikan dia sahabat karibnya. Jadi Allah Ta'ala sebut pada ayat 27 suratul Furqan, macam mana kita ni yang telah buat kesalahan dosa, kesalahan cuai kepada Allah dalam ketaatan, dan kesalahan juga memilih siapa yang akan jadi pemimpin kita. Ni tadi satu dah kita tengok kesan bila mana di hari akhirat, pemimpin yang kita pilih berlepas diri. Maka kita pun sebut, ya Allah, pulangkanlah balik saya ke dunia, saya nak mengundi semula. Itu kita sebut kalau kita buat benda yang salah esok hari. Ini pula ada satu lagi ayat Quran dalam surah Furqan, Allah Ta'ala kata, bagi orang yang buat pilihan yang salah, dia buat benda yang salah, orang zalim ni apa maksud tuan-tuan? Orang zalim ni orang yang telah meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia.
Itu zalim. Wada'a syai' fi ghairi mawdi'ihi. Zalim ni maksudnya dia telah meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Lawan bagi zalim adil. Itu lawan dia. Adil wada'a syai' fi mawdi'ihi. Orang yang adil, orang yang telah meletakkan sesuatu kena pada tempat dia. Jadi esok ni benda ni terkena juga pada kita. Kita orang yang mengundi esok, kalau kita buat pilihan yang salah, kita akan dikira orang yang zalim. Sedangkan kita tahu benda hak sepatutnya kita buat benda apa. Tapi oleh kerana kita ada kepentingan lain, kita kata, hamba nak biar hak hamba ni settle dulu dengan dia. Jadi hamba kena pakoh dia ni, ada dah janji gitu. Walaupun sebenarnya dia tahu dah orang ni tak molek ni. Dia ni ada benda yang mengancam saudara-saudara kita seagama. Contoh, maka kita tebang juga pakoh dia, mengundi dia. Maka kita dikira zalim masa tu. Kalau kita tahu dia ni bagus dia ni, betul dia ni, kalau kita akak dia jadi pemimpin ni, kita kampung kita selamat, bandar kita terjamin. Dia bagus buat kerja ni. Maka kita adil lah masa tu. Penilaian itu mesti diletakkan berdasarkan hak orang-orang ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita kabul lah kira lah. Hak kita dengar tu. Maka kalau kita buat pilihan yang salah, kita dikira zalim. Okey. Dengan syarat kita tahu sungguh tu salah lah. Kalau kita rasa kita betul dah, tapi salah. Jadi hak tu tidaklah dihukum di sisi Allah. Lepaslah. Ini cerita orang yang memang dia tahu dah salah, dia tetap juga pergi buat yang salah. Dia zalim. Apa kata Allah bagi orang zalim, tuan-tuan, di hari akhirat? Wa yauma ya'addu adh-dhalimu ala yadayhi. Ingatlah ketika mana di hari akhirat esok, orang yang zalim, orang yang buat juga benda yang salah, dia pergi buat juga, dia pergi pakoh juga, padahal benda tu salah. Maka dia ni orang zalim, kata Allah, dia letak, dia gigit tangan dia, dua-dua tangan. Kalau di dunia hari ni, kalau kita jumpa kawan kita dah, dia kekeh satu jari. Dia buat gitu. Kita perasan benda apa? Dia ni ada masalah ni. Ada masalah ni. Macam ke menyesal ke, macam ke susah hati dia ni, duk gigit jangan. Atau duk mikir benda ni. Tak, biasa gitu lah. Dia gigit satu jari. Kita nampak dia ni, susah hati dia ni, duk mikir benda ni. Tuan-tuan, rupanya di hari akhirat, orang yang zalim bukan gigit satu jari, tetapi dia gigit dua belah tangan. Maksud, 5 jari sebelah kanan, 5 jari sebelah kiri. 10 jari kekeh lah ke dalam mulut. Kita kekeh sejari je, dia kekeh habis 5 jari. Orang zalim. Nak kabarnya, memang susah hati sangat-sangat. Atas dunia kekeh sejari, kita kata susah hati dia ni. Ini cerita hari akhirat, orang hak zalim, hak buat pilihan salah atas dunia, bukan setakat sejari. 10 jari kekeh dalam mulut. Mana yang betul-betul menyesal. Ulama tafsir dia mensyarahkan perkataan ini, dia kata ini kinayatan anin nadam. Sebenarnya Allah Taala nak menggambarkan gigi 10 jari dalam mulut ni sebagai satu kiasan. Kiasan kepada apa? Kepada penyesalan yang amat sangat. Dia menyesal sungguh-sungguh. Menyesal aku duk pakoh hak tu dulu. Padahal aku tahu dah dia tu tak betul, tapi aku pergi pakoh juga sebab aku ada kepentingan yang begitu begini. Dia kata menyesal. Dia bila masa hari akhirat baru kata begitu. Dia kata yaqulu ya laitani ittakhaztu ma'ar rasuli sabila. Menyesal sungguh saya ni, kalaulah saya ni dulu ambil jalan para rasul, jalan yang nabi-nabi tinggal, jalan hak betul lah, kita kata. Kan bagus. Ya wailata laitani nak matakhiz fulanan khalila, wahai celakanya aku ni. Dia mencelakakan diri dia sendiri. Siapa? Orang yang buat pilihan salah esok hari ni. Yang dia tahu dah salah, dia tetap buat juga. Maka dia kata celaka sungguh hamba, celaka. Alangkah baiknya kalau hamba ni tak ambil dia tu hari tu. Alangkah baik kalau hamba tak pakoh dia tu hari tu. Sebab hamba tahu dah dia tak betul dia tu, tapi hamba pergi pakoh juga hari tu. Sebab ada benda tak? Itulah masalah dia. Jadi apa guna dah tuan-tuan kabur ke Allah Taala masa tu. Jadi kitanya kena ambil ingatan apa yang Allah Taala sebut pada malam ini tuan-tuan, untuk kita tidak jadi macam ini di hari akhirat. Pepatah Melayu kata guna, menyesal kemudian tiada gunanya. Betul lah, betul tu. Menyesal dulu pendapatan,
Menyesal kemudian tiada gunanya. Jadi biar kita sesal dulu. Malam ni ada masa lagi tuan-tuan, fikirlah, fikir, buat congok bahagi apa semua. Awak pilih siapa ni? Pak tolak satu, tolak. Daripada pak tu buatlah kira-kira mana. Pak tambah pak tolak satu. Biar jadi satu je. Jangan dua, jangan tiga. Tidak jadi undi rosak pula. Biar sehingga satu saja. Buatlah gana-gana pun. Tapi biar hak satu tu, hak pilihan kita yang telah ditimbang betul-betul. Dia punya daripada banyak segi. Bukan setakat kita tengok muka dia sama tengah jalan, yang bersih yang ke dia ni. Ya, esok wakau dia. Bukan begitu. Dia kena buat pertimbangan yang dia panggil yang menyeluruh, bukan atas satu saja. Jadi itulah supaya apa tu? Supaya kita tidak bakit soal gigit 10 jari di hari akhirat. Supaya kita tidak bakit soal hak tadi. Tengok dia tu lari pada kita. Berapa demo tu lari pada kita? Kita kan pakoh dia hari ni. Hari tu, hari ni dia lari pula. Tak mengaku kita ni dia punya pengikut dan sebagainya. Tak boleh jadi adegan-adegan gitu berlaku di hari akhirat. Maka ambillah pertimbangan yang sewajarnya pada malam ini, masa yang masih lagi ada ni, untuk kita buat keputusan yang terbaik pada hari esok, tuan-tuan sekalian. Maka ingatlah, apa jua yang kita buat keputusan esok adalah bukan untuk diri kita saja, bukan untuk semua orang Islam. Sebagaimana Nabi sebut tadi, al-muslimun man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sebenarnya, orang Islam yang boleh menyelamatkan orang Islam yang lain daripada khianat tangan dia dan khianat lidah dia. Jadi tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita. Doalah. Dia saat-saat akhir ni begitulah. Kalau kita dah buat, dah pertimbang apa semua, kita diajar untuk berdoa. Berdoa kepada Allah dengan erti kata kita menyerahkan urusan kita pada Allah. Kita tak boleh dengan ring kita saja, tuan-tuan. Duk fikir dengan ring kita, kepala kita, dah sudah kot. Selepas pada fikir, buat pertimbangan, kita kena serah pada Allah. Fa'idha azamta, kata Allah dalam Quran, bila kamu dah buat satu keputusan, fatawakkal ala Allah. Kamu kena serah pada Allah. Tawakal. Macam mana nak serah? Doa. Masa nak turun ke tempat mengundi, sepanjang panjang jalanan masuk tempat mengundi, bacalah doa, Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Supaya itu boleh jadi hujah. Ya Allah, berilah kepada kami, beraku ni, pemimpin yang terbaik di kalangan kami ini. Wala tuwalli umurana syirarana, dan janganlah memberikan kepada kami pemimpin yang terburuk di kalangan kami. Itulah doa kita. Sebab dia saja yang tahu. Innallaha alimun khabir. Allah saja yang maha mengetahui dengan yang zahir dan yang batin. Yang kasar, yang halus, Allah Ta'ala belaka yang tahu. Jadi tuan-tuan sekalian, doa sebagai satu cara kita menyerahkan urusan kita kepada Allah. Lepas tu bacalah doa-doa lain lagi. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar, yang salah yang benar itu benar, dan rezekikan aku untuk ikut yang benar tadi. Dan perlihatkan kepadaku hak salah tu salah, dan rezekikanlah kepadaku untuk aku boleh jauhi benda yang salah tadi. Gitulah. Itu kita punya cara orang Islam dalam kita nak buat pilihan. Kita buat dah di tangan, tapi tinggalkan pada Allah untuk Allah Ta'ala beri kita punya petunjuk. Mana tahu hak kita buat lain lah dalam kepala. Tiba-tiba masa nak pakoh tu, oleh kerana baca doa tadi, Allah Ta'ala nak jaga kita supaya tak menyesal di hari akhirat. Dia buat kita ni jadi pakoh hak lain. Rupa-rupa hak lain tu hak betul di sisi Allah, hasil daripada baca doa tadi. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syirarana. Lepas tu Allahumma arnal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arnal batila batila warzuqna ijtinabah. Itulah saja tuan-tuan sekalian, apa yang kita boleh cuba beri peringatan di saat-saat akhir ini. Mudah-mudahan membantu kita semua untuk kita melihat kesan kita buat undian, buat pilihan ini bukan setakat atas dunia, tapi juga ada kesan di hari akhirat esok-esok. Moga-moga Allah Ta'ala lindung kita daripada kita buat pilihan yang salah, dan moga-moga Allah Ta'ala berikan kepada kita pemimpin-pemimpin yang terbaik, yang hasil daripada undian semua
daripada kalangan kita lah insya-Allah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna mimma yanfa'una rabbana zidna 'ilma. Allahumma walli umurana khiyarana wa la tuwalli umurana syararana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamuna. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma yassir wa la tu'assir rabbi tammim bil khair wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi